Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke program e-belajar fizik tingkatan 4, bab 5, gelombang. Saya harap kita akan dapat belajar sesuatu daripada topik ini dan awak semua boleh belajar walau di mana saja awak semua berada. Saya Cikgu Muhammad Nazri bin Tumiran daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Standard kandungan pada hari ini ialah 5.2 pelembapan dan resonan. Standard pembelajaran ialah 5.2.1 memerihalkan pelembapan dan resonan bagi satu sistem ayunan atau getaran. Manakala objektif pembelajaran pula ialah murid dapat memerihalkan pelembapan dan resonan bagi satu sistem ayunan atau getaran dengan baik. Sebelum ini, murid-murid telah belajar tentang sistem bergetar, di mana sistem bergetar akan dapat menghasilkan gelombang. Perambatan gelombang akan memindahkan tenaga dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa memindahkan zarah. Sistem yang dibiarkan berayun tanpa tindakan dari luar dikatakan bergerak dalam keadaan frekuensi aslinya sendiri. Adakah tenaga yang dipindahkan akan kekal selama-lamanya? Tidak. Tenaga itu akan hilang dan proses kehilangan tenaga ini dinamakan sebagai pelembapan. Okey, apa itu pelembapan? Pelembapan ialah pengurangan amplitud dengan masa. Dia disebabkan oleh kehilangan tenaga yang berlaku secara beransur-ansur sehingga sistem tersebut berhenti. Okey, semasa pelembapan berlaku, hanya amplitud sahaja yang berkurangan manakala frekuensi adalah tetap. Okey, kita boleh lihat fenomena ini dalam makmal berdasarkan kepada aktiviti 5.8 buku teks tertempat. Okey, kesan tu pula kita boleh perhatikan pada video ini. Mari kita share sama-sama video ni. Okey, video ni menunjukkan bahawa bila kita ayunkan bekas yang berisi pasir, kita dapati bahawa amplitud pasir yang terhasil adalah semakin berkurangan. Okay, awak boleh perhatikan bahawa tengok dia punya keadaan tu semakin lama semakin kecil. Okay? Sehinggalah ayunan ni akan berhenti. Dan kita dapati pula bahawa dia punya jarak masa antara gelombang tu sentiasa sama. Kita boleh lihat di sini, contohnya pada graf ni, kita perhatikan, okay, saya akan lukiskan, ini adalah amplitude yang kita katakan sebagai dia berkurangan. Ni lihat amplitude berkurangan. Okey, itu adalah paksi Y secara positif. Manakala yang ni adalah paksi X secara negatif. Okey. Frekuensi pula, sebab dia berkait dengan tempoh, kita dapati bahawa tempohnya adalah sentiasa sama. Perhatikan, ni dia adalah tempoh dia adalah sentiasa sama. Okey. Okey, di sini saya nak share satu lagi contoh bagaimana pelembapan tu berlaku dalam makmal. Okey, ini adalah satu eksperimen dalam makmal yang kita lihat. Perhatikan magnet kita letakkan di satu pembaris, hujung pembaris, kemudian kita ayunkan dia. Sama seperti konsep seperti pendulum. Kemudian kita letakkan graf, kertas graf di bawah untuk kita lihat dia punya amplitude tu berkurangan atau tidak. Okey. Okey, kita dapati bahawa dia punya amplitude tu akan berkurangan. Okey, semakin lama semakin berhenti. So, jarak antara kedudukan keseimbangan sampai ke titik maksimum adalah semakin lama semakin berkurangan hingga dia berhenti. Okey, kenapa perkara ini boleh berlaku? Okey, terdapat dua jenis pelembapan.
Okey, yang pertama adalah pelembapan luaran dan yang kedua adalah pelembapan dalaman. Okey, pelembapan luaran adalah disebabkan oleh sistem ayunan tadi akan kehilangan tenaga kerana dia perlu mengatasi daya geseran ataupun daya rintangan dengan udara. Apabila sistem ni berayun, maka di sekelilingnya, di sekeliling bila dia berayun, di sekeliling sistem ni ada udara, so bila dia bergerak, so dia akan mengatasi rintangan udara itu. So semakin lama tenaga yang diperolehi, semakin lama semakin berkurangan. Okey, yang kedua pula adalah disebabkan oleh pelembapan dalaman. Okey, kenapa pelembapan dalaman mempengaruhi terhadap pelembapan? Okey, sistem ayunan kehilangan tenaga adalah disebabkan oleh zarah-zarah dalam sistem yang meregang ataupun memampat semasa getaran. So zarah tu berada di mana? Zarah tu berada dalam sistem. Jadi apabila sistem tu bergerak, dia akan bergeser sesama sendiri, mampat, regang, mampat, regang, mampat, regang. So akhirnya akan kehilangan tenaga dan menyebabkan berlakunya pelembapan. Okey, kita dah tahu bahawa sebelum ini pelembapan akan menyebabkan amplitude sesuatu sistem berayun tu akan semakin lama semakin berkurangan. Okey, macam mana kita nak mengatasi fenomena pelembapan ini? Okey, pelembapan ini boleh diatasi dengan kita mengenakan daya luar secara berkala ke atas sistem tersebut yang sedang berayun. Okey, apa maksud daya berkala tu? Daya berkala ni bermaksud daya yang kita kenakan secara berterusan dengan daya yang sama. Okey. Tindakan daya luar yang berkala memindahkan tenaga daripada luar ke dalam sistem menggantikan tenaga yang telah hilang tadi. Okey. Sistem ayunan yang dikenakan daya luar berkala dikatakan sedang melakukan ayunan paksa. Okey, kita lihat dua contoh yang menunjukkan bagaimana suatu daya luar bertindak sama ada secara semula jadi ataupun kita menggunakan alat untuk nak gerakkan dia. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, kita perhatikan bahawa ini saya rasa semua orang akan alami. Okey, baby ataupun bayi swing sedang bermain buaian di taman permainan. Okey, dia akan terus berayun, makin lama amplitude dia makin berkurangan. Okey, apa yang berlaku selepas tu? Okey, didapati bahawa ibu bayi tersebut, okey, dia akan kenakan daya, dia akan kenakan daya kepada bayi supaya bayi tersebut akan bergerak, akan bergerak, di mana ibu akan pindahkan tenaga daripada luar kepada bayi tersebut. Okey. Perkara yang sama juga kalau kita lihat mesin penggerak buaian elektrik. Okey, mesin ni kalau kita lihat, saya akan tunjukkan ni mesin dia. Okey, ni yang kita nak. Okey, ni adalah merupakan alat yang kita gunakan untuk membekalkan tenaga daripada luar ke sistem. Okey, sistem kita adalah buaian, maka kalau kita gunakan mesin ni, so buaian ni akan bergerak secara berterusan tanpa mengalami pelembapan. So fenomena ini, kedua-dua fenomena ini kita namakan sebagai ayunan paksa. Okey, bagi suatu sistem yang ingin mengekalkan keadaan ayunan amplitude maksimum, dia memerlukan suatu daya luar yang bertindak terhadap dirinya sendiri.
Okey. Fenomena yang berlaku bila suatu sistem ayunan dikenakan dari luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem tersebut dinamakan sebagai resonan. Okey. Apa yang berlaku ketika resonan? Okey, ketika resonan, sistem akan berayun dalam keadaan frekuensi asli dan juga sistem akan berayun dalam keadaan amplitude maksimum. Okey, berikut adalah suatu contoh eksperimen yang dilakukan oleh sahabat guru daripada Negeri Perak iaitu Cikgu Idris berkaitan tentang resonan. Okey, kita perhatikan ya. Ciri-ciri tuning fork tu semua adalah sama bagi kedua-duanya. Okey, ada dengar bunyi gema di dalam tu. Okey. Okey, gema tu dengan lebih jelas. Okey. Maksudnya, tuning fork yang kedua ni mengalami getaran bunyi disebabkan oleh daya yang dibekalkan oleh tuning fork pertama. So kalau kita lihat dia punya frekuensi dia adalah sama bagi kedua-dua tuning fork ni disebabkan oleh ciri-ciri dia semua adalah sama. Okay, kita sambung lagi eksperimen, tengok apa yang berlaku bila kita ubah ciri-ciri tersebut. Okey, itu adalah satu contoh eksperimen yang kita boleh lakukan di dalam makmal di sekolah. Okey, mari kita lihat aktiviti 5.9 dalam buku teks fizik tingkatan 4 iaitu penghasilan resonan sistem bandul button. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut bagaimana resonan dalam sistem ini berlaku, kita kena lihat dulu apa itu bandul button. Okey, bandul button ni adalah satu siri jujukan bandul yang disusun mempunyai panjang bandul yang berbeza. Kalau kita perhatikan pada gambar rajah ni, didapati bahawa A, B, C, D mempunyai panjang bandul yang berbeza dengan bermaksud frekuensi bagi setiap bandul ni berbeza. Okey, dia akan di hujung bandul dia akan diikat dan yang menghubungkannya adalah satu tali halus. Okey. Kemudian ada satu lagi bandul sebagai rujukan adalah dilabelkan sebagai bandul X, di mana bandul X ni mempunyai panjang yang sama dengan salah satu daripada bandul-bandul tadi. Okey, dalam kes ni kita lihat X ni mempunyai panjang bandul yang sama dengan C. So kita lihat apa yang berlaku terhadap resonan. Okey, bagaimana resonan terjadi untuk dua bandul yang sama panjang? Okey, bila bandul X diayunkan, bila kita ayunkan bandul X, dapati semua bandul yang lain mula berayun. Okey, semuanya berayun. Kenapa semua berayun? Sebab semuanya menerima tenaga yang dibekalkan oleh X. Tetapi bandul C akan berayun dengan amplitude maksimum. Dengan kata lain, C ni akan berayun dengan lebih besar dia punya amplitude kerana bandul X dan bandul C mempunyai panjang yang sama. Okey. Disebabkan oleh bandul X dan bandul C mempunyai panjang yang sama, maka ia dikatakan mempunyai frekuensi asli yang sama.
So frekuensi asli itu bergantung kepada panjang bandul masing-masing. Oleh itu, bandul X akan menyebabkan bandul C berayun dengan frekuensi asli. So dengan kata lain, C telah mengalami resonan. Banyak kesan resonan dalam kehidupan seharian kita. Antara lain adalah, sebagai contoh, pada 1940, sebuah jambatan gantung Tacoma Narrows yang berada di Washington, Amerika Syarikat, runtuh hanyalah disebabkan oleh tiupan angin yang kuat yang menyebabkan jambatan itu berayun secara resonan dengan amplitude yang besar. Kesannya apa? Kesannya jambatan itu tidak dapat menampung resonan yang berlaku dan akhirnya ia runtuh. Okey. Kemudian contoh lain pula, kaedah untuk kita keluarkan kereta yang terbenam dari lubang. Cara yang berkesan adalah kita tolak kereta ketika ia bergerak ke depan. Dengan cara ini, dia akan meningkatkan amplitude gerakan. Dengan itu, dia akan membantu kereta bergerak ke hadapan. Contoh lain pula adalah setengah peralatan muzik akan ditala berdasarkan kepada bentuknya, pemilihan kayu dan juga peralatan khas yang ada pada alat muzik tersebut. Okey, sebagai contoh alat muzik adalah biola, gitar, sitar dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesan bergema sambil mengekalkan kelembutan bunyi alat muzik tersebut. Okey, sekian sahaja perkongsian kali ini. Diharap video ini dapat membantu proses pembelajaran murid-murid di rumah masing-masing. Okey, terima kasih.